Semuanya, jom. Semua sebelum tu. Hmm, kelas ni memang 4 orang saja ke hari ni je. Sebab Ustaz Syauqi tak ada, ramai-ramai mogok tak nak masuk kelas ni. Ke memang 4 orang je lah kelas ni untuk Rabu ni. Saya tak berapa pasti. Tapi tidak apa, insya-Allah yang mana ada ni, jom kita sambung pengajian kita yang seterusnya. Okey, jadi insya-Allah Ustaz Syauqi dah ajarkan sampai muka surat 21. Betul ke betul, perempuan sekalian? Tuan-tuan dan perempuan. Baru pasal ada tuan kat sini. Sampai muka surat 21, betul ke? Komen sikit. Dengan saya ni saya suka suruh sikit pelajar ni komen. Jangan termenung je. Mentang-mentang Ustaz Syauqi tu handsome, tengok je muka dia. Jadi dengan saya, insya-Allah kita akan banyak komen sikit lah. Betul kan, perempuan? Oh, tak ada respon ni. InsyaAllah. Okey, ada sampai 22. Okey, sampai 22. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, terbaik Encik Zidzi. Okey, terima kasih kerana support saya. Selamat datang Tuan Fauzi ada juga. Dua wakil lah. Dua wakil teruna kita ni. Dua wakil jantan kita ni. Okey, insyaAllah. Jadi, saya okey dah hantar ajar sampai ke surat 2. Saya akan sambung kepada muka surat 23 lah. Muka surat 23 ni adalah topik terakhir kita untuk modul yang keempat. Modul mengaji mesej yang keempat. Waalaikumsalam, Cik Fauzi. Tak apa-apa, jemput-jemput. Kita baru nak mula ni. Okey. Jadi untuk muka surat 23 ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan belajar tentang tanda ombak. Apa benda tu, tanda ombak tu? Jadi sesiapa yang pernah buka Al-Quran lah sebelum ni, insya-Allah. Nanti semua pernah kan? Jadi mesti akan perasan ada satu tanda tu, biasa kita jumpa baris tu tegak je. Baris atas, baris bawah, baris depan dia berpusing-pusing sikit. Ha. Tapi kali ni kita berjumpa dengan tanda ombak. Apa maksud tanda ombak ni, tuan-tuan dan puan? Gini saya nak cerita lah. Tanda ombak ni, bila kita berjumpa dengan dia di dalam sesebuah perkataan, sesebuah kalimah, ia menunjukkan kita kena panjangkan dia sepanjang 4 atau 5 atau 6 harakat. Mana satu ni Ustaz? 4 ke 5 ke 6? Tengok kat bawah tu dia tulis. Mengikut hukum tajwid yang telah ditetapkan. Jadi dia ada syarat-syaratnya lah. Kalau sebelum ni, kalau jumpa tanda ombak je baca 4 harakat. Kalau jumpa tanda ombak je baca 6 harakat saja. Kita ubah hari ni. Sebab tanda ombak ni dia ada beza-beza dia hukum tajwid dia lah. Jadi untuk hari ni kita anggap dia dulu 4 harakat. Kita anggap sahaja dia dulu sebagai 4 harakat. Sebab panjang lagi ceritanya kalau nak cerita 5 dengan 6 tu. Jadi perkara itu kita akan ajar pada modul tajwid advance. Modul yang seterusnya lah lepas exam ni. Jadi perempuan semua, tuan-tuan dan perempuan semua, exam buat elok-elok semoga tuan-tuan dan perempuan berjumpa lagi dengan Ustaz Syauqi lah ni pada modul hadapan. Okey. Jadi kita tengok pada contoh ayat di atas. Tengok pada contoh ayat di atas. Sebelum ni kita belajar kalau berjumpa dengan huruf alif, tak ada apa-apa tanda, tak ada apa-apa baris, dan huruf huruf selepas pula, huruf sebelumnya adalah huruf berbaris atas. Maksudnya dia adalah 2 harakat. Bagi yang masih lemah lagi bab harakat ni, tuliskan pada modul tu. Jangan lupa tulis. Jangan biar modul tu cantik je, warna putih je. Biar buruk asalkan penuh dengan ilmu. Bukanlah saya suruh balut nasi lemak. Maksudnya kita conteng-conteng sikit lah modul ni. Siapa yang print lah. Okey. Jadi biasanya bila kita berjumpa dengan keadaan macam ni, dia akan jadi 2 harakat. Qala, qala. Jangan lupa. Kita tekak balik nombor 2 tu.
Kola. Kola. Nak tahu dua harakat tu berapa panjang? Dia sama macam kita tulis nombor dua. Itu kita dah belajar lah sebelum ni. Cuma kita recap balik. Okey. Tetapi andai kata wujudnya tanda ombak ni, tuan-tuan dan puan, tanda ombak ni pun sama juga konsep dia macam huruf mat. Sebab nama dia pun nama betul dia pun mat. Nama glamour je kita panggil ombak. Nama betul dia mat juga. Adalah tanda memanjangkan bacaan. Jadi tanda ombak ni dia memang duduk dekat atas huruf mat lah. Sama ada dekat huruf alif. Kita pop quiz sikit tuan-tuan dan puan. Ada berapa huruf mat tu? Kita duk sebut alif-alif huruf mat. Ada berapa huruf mat tuan-tuan dan puan? Okey laju tuan Fauzi. Alhamdulillah. Apa tiga tu? Alif. Lagi dua apa? Lagi dua apa? Saya dah bagi tolong satu dah ni alif. Ya betul tuan Fauzi. Ya betul Encik Zizi. Yang laki-laki je aktif ni. Yang akak-akak perempuan semua ni penat memasak eh. Maaflah saya suka gurau sikit. Okey, betul. Huruf mat alif waw ya. Jadi ingat sampai bila-bila huruf yang memanjangkan bacaan ni ada tiga je. Alif, waw dengan ja. Kalau jumpa kat tempat lain, jangan kita panjangkan lah. Kecuali dengung. Dengung lain konsepnya. Cuma yang panjang bacaan ni alif, waw, ya. Dan tanda ombak ni pun dia suka duduk dekat atas alif, dia suka duduk dekat atas ya, dan dia suka dekat atas waw. Jadi bila bertemu dengan huruf alif, huruf yang bertanda ombak ni, kita panjangkan dia empat harakat. Empat harakat ni macam mana kita nak kira dia? Tulislah dua ni dua kali. Kali ikut saya baca. Okey, bayangkan kita dah tulis. Ambil pen tu. Saya lukis pen jap. Ambil pen tu kita tekap dia. Ilun. Tekap dia. Mana tu? Mana pula? Mau tadi. Okey. Kita tekap nombor dua tu. Ilun. Ini masih lagi. Ini untuk siapa yang masih lagi tercungap-cungap lah di apa? Pada harakat. Disebabkan saya tak pernah semak bacaan perempuan. Jadi saya tahulah tahap perempuan sekalian. Tapi dah masuk modul 4 ni saya semua dah pandai dah ni. Jadi tapi tak apa saya cuma recap saja. InsyaAllah. Okey. Jadi itulah berkenaan dengan tanda ombak. Macam saya cakap tadi, dia boleh jadi 4, dia boleh jadi 5, dia boleh jadi 6. Cuma yang membezakan dia adalah pada keadaan, pada situasi yang kita akan jumpa dalam Al-Quran tadi. Tapi jangan risau tuan-tuan dan puan, saya bagi satu tips. Satu tips sebelum kita masuk modul tajuk advance ni lah. Iaitu tanda ombak ni tuan-tuan dan puan. Biasa dekat tengah ayat dia memang 4 harakat. Kebiasaan saya tak kata semua. Saya kata kebiasaannya tanda ombak di tengah ayat dia akan jadi 4 harakat. Ingat tips saya sampai bila-bila. Tak jumpa kat kelas lain. Saya je yang bagi tahu ni. Cikgu lain pun tak ada. Okey, jadi insya-Allah jom kita tengoklah pada contoh-contoh ayat di bawah. Jadi tuan-tuan puan bersedia. Tak apa, saya terangkan dululah. Okey, kita tengok pada ayat yang pertama ni tuan-tuan dan puan. Jom kita semak satu-satu lah. Okey, pertama sekali dekat sini ada waw yang bertanda bulat ni. Apa maksud waw bertanda bulat ni, tuan-tuan dan puan? Tak nak lah orang sama, panggil orang lain lah. Puan Anizah. Apakah maksud waw bertanda bulat ni? Tidaklah hati tuan-tuan dan puan semua kan. Kembali ke Ustaz Syauki. Ustaz Ramzul ni banyak tanya. Okey, mantap. Puan Dana wakil. Okey, betul. Tandanya mati. Dia mati yang lain lah. Dia bukanlah mati yang sukun tu. Dia mati bermaksud dia cancelkan huruf ni. Maksudnya huruf waw ni sepatutnya dia jadi huruf mat. Tetapi disebabkan tanda bulat tu ataupun nama dia lah sifrul mustadil. Dia bermaksud kita kena abaikan dia. Anggap saja dia tak ada.
ada pada tulisan tetapi tak ada pada bacaan. Jadi kita abaikan dia. Okey, seterusnya. Ula empat harakat ika tak ada. Apakah hukum yang berlaku dekat sini tuan-tuan dan puan? Apakah hukum yang berlaku dekat situ? Yang saya bulatkan ni. Fokus, fokus. Okey, tak ada jawapan ni. Hai, apa Ustaz Syauki ajar ni? Lama sangat ni jawapan. Okey, hukum yang berlaku dekat situ adalah ya, sudah lupakan semua. Okey, tak apalah. Hukum yang berlaku dekat sini adalah la jauh lagi dengung tu. Okay, tak apa, tak apa. Terima kasih kerana mencuba. Melantun. Ingat tuan-tuan dan perempuan ataupun nama nama bahasa Arab dia lah. Melantun ni nama bahasa Melayu dia. Bila dia balik Arab, dia pakai nama Arab lah. Qalqalah, betul Cik Zizi. Alhamdulillah. Qalqalah. Ingat tuan-tuan dan perempuan, huruf qalqalah ada berapa? 5. Apa dia tu? Apa dia? Apakah 5 tu? Saya tanya-tanya ni sebab saya nak tuan-tuan dan perempuan ingat. Ha, apakah 5 huruf tu? Tulis sikit tuan-tuan dan perempuan. Okey, tak apa. Okey. Terbaik. Encik Zizi ni, nampak gayanya Encik Zizi yang perform ni. Saya doakan Encik Zizi lulus exam minggu depan. Alhamdulillah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, bajada ko dengan to ataupun formula yang kau marun gunakan, baju dah kotor. Jadi bila ingat baju kotor je, ingatlah kol-kolah. Saya kadang-kadang terfikir juga saya nak buat apa sabun basuh baju lah. Sabun basuh baju tu nama dia kol-kolah. Jadi bila orang nampak je baju kotor, orang ingat sabun kol-kolah. Melalui lah Ustaz ni kan. Supaya sajalah saya bercerita nak bagi ingat. Okey. Jadi ingat baju dah kotor, ingatlah kol-kolah. Dalam Al-Quran, bila huruf tu ada tanda sukun tu tanda yang bentuk spek ketam ni bila berjumpa dengan tanda sukun, ada 5 huruf yang dia melantun apabila dimatikan, iaitu ba, jim, da, ko dengan to. Jadi dekat sini bacaan dia akan jadi tadna, tadna, bukan tadna, bukan tadna. Itu keluar angin jadi kol-kolah betul. Jadi semua ada modul masing-masing kan? Conteng apa yang saya conteng ni? Q. Okey, Q dekat situ. 4. Yang ini 2 harakat. Dan seterusnya mim. Mim mati. Mim mati tak ada hukum lah dekat situ. Kita belajar minggu lepas. Mim mati ada hukum bila dia bertemu dengan mim ataupun dia bertemu dengan ba saja. Yang tu mau belajar minggu lepas lah. Okey, insya-Allah. Jadi lepas dah tulis, barulah kita boleh baca dengan senang. Barulah kita boleh baca dengan tenang. Jadi jom ikut saya baca. Ulaika a'tadna lahum. Lupa pula nak letak indikator dekat bawah ni. Ambil pensel, ambil pen tuan-tuan dan puan. Tekak nombor 2 tu untuk tahu berapa panjangkah 4 harakat, berapa panjangkah 2 harakat tu. Maaflah buruk sikit pennya. Tapi asalkan mesej sampai. Okey. Tertinggal badan dia. Okey, tekak nombor 2 tu. Ulaika a'tadna lahum. Ulaika a'tadna lahum.
Alhamdulillah, cantik. Okey. Kita pergi pula kepada kalimah yang seterusnya. Okey, macam biasa bila kita nak baca untuk modul ni lah. Dalam Al-Quran jangan contoh-contoh pula. Untuk dalam modul ni bagi yang masih lemah saya cakap. Ha, siapa yang dah rasa macam alah ustaz ni aku dah pro lah, tak perlu dah nak tulis-tulis ni. Silakan. Tapi kalau salah baca, saya tak ada tak ada apa, tak ada terkena apa-apa. Takut tuan-tuan dan perempuan yang salah baca ketika dalam Al-Quran nanti. Kalau salah baca Al-Quran, boleh menyebabkan dosa sebab mengubah makna ayat tu. Dan kalau bacaan yang kita baca dalam solat tu pula salah, boleh terbatal solat kita tuan-tuan. Jadi sebab itulah berhati-hati itu lebih baik. Jadi jom tulis bersama-sama dengan saya. Banyakkan bergerak sikit. Okey, jadi yang pertama jumpa tanduk ombak macam saya cakap tadi. Tuliskan 4 harakat. Ya ayyuha dua harakat ke? Tidak. Ingat sebelum ni kita ada belajar. Huruf bersabdu. Sebelumnya tak ada apa berbaris. Kita abaikan. Okey. Okey, dekat sini. Dekat sini yang saya petakkan ni. Macam biasalah nak tanya. Apakah hukum yang berlaku di sini, tuan-tuan dan puan? Siapa yang saya jarang nampak nama ni? Puan Siti Ropiah. Puan Anizah. Apakah hukum yang berlaku di dalam petak biru tu? Jangan biarkan kelas ini kerik-kerik ya. Okey, Masya Allah. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Okey. Ingat baik-baik tuan-tuan dan perempuan. Huruf yang di dalam tak masuk dengung. Okey, Cik Fauzi menjawab masuk dengung. Okey. Kita letak kat tepi dulu. Adakah betul atau tidak kita tak tahu. Yang lain ada nak cuba tak? Hukum apakah yang berlaku di situ? Saya kira sampai 5. Siapa tak jawab saya bagi tahu Joki tolak makan minggu depan. 5, 4, 3, 2. Baru ada. 2,5. 1, 1,5. Kosong. Masya Allah. Tak apalah. Mungkin kelas ni dia tak biasa lagi macam ni. Okay, kita tak apa. Alright. Jadi ada 2 jawapan. Masuk dengung ataupun sabdu. Jadi jangan marah kalau saya cakap salah. Sabdu tu hampir tepat lah. Betul sabdu. Tetapi hukum yang paling tepat yang berlaku dekat sini tuan-tuan dan puan adalah wajib dengung. Awal-awal kat modul 4 tu kita belajar. Wajib dengung. Jangan tanya saya pula wajib dengung tu apa. Tak jawab kita ajar dah. Ke Ustaz Jauki tak ajar? Cuba kita saja. Kita umpat dia sikit hari ni. Wajib dengung. Ingat tuan-tuan dan perempuan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran apabila kita bertemu dengan 2 keadaan ini, nun bersabdu dengan mim bersabdu, bila kita bertemu salah satu daripada 2 keadaan inilah, nun bersabdu dengan mim bersabdu, maka kita wajib dengung dekat situ. Nama di dalam bahasa Arab pun wajibul ghunnah. Wajib. Bahasa Melayu dia wajib dengung lah. Itu tradition dia. Jadi nun bersabdu dengan mim bersabdu, walau di mana dia berada, walau di mana kita jumpa dia, tuan-tuan dan perempuan kena ingat, tanamkan dalam diri masing-masing, dia adalah wajib dengung. Contohnya kita boleh dengarlah dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas.
bin nas. Kita kena dengung dekat situ. Qul a'udzu bin, dekat situ ada nun bersabdu. Bin nas. Bukannya baca qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu biasanya lah. Orang malas baca. Jadi ingat lagi sekali saya ulang. Nun bersabdu dengan mim bersabdu. Wajib kita dengungkan tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi dekat sini kita pun tulis wajib dengung ataupun tulis D je cukup. Tapi saya lagi suka tulis WD lah. Senang kita nak bezakan dengan apa dia? Dengan dengung biasa. Okey, berjumpa dengan alif, dua harakat. Okey, berjumpa dengan apa benda ni? Alif ada berudu pula dekat atas kepala dia ni. Ha, apa apa yang perlu dibuat dekat situ tuan-tuan dan puan? Cuba lagi. Apakah yang perlu dibuat dekat situ tuan-tuan dan puan? Sebab minggu depan nak exam dah. Jadi hari ni saya tanya. Ha, apakah perlu dibuat dekat situ? Kalau berjumpa dengan tanda apa? Huruf tu nampak macam huruf alif. Ya, betul Encik Zizi. Alhamdulillah. Kita kena abaikan. Ingat konsep hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia hanya ada baris di depan ayat. Di awal bacaan. Itu lebih tepat penerangan dia. Di awal bacaan. Bila dia di tengah-tengah, kita abaikan. Conteng. Supaya kita nampak. Okey, seterusnya. Suttaqu ta. Ta bersabdu. Nak kena wajib dengung ke? Tak payah. Ingat saya cakap tadi. Wajib dengung ada dua je. Nun bersabdu dengan mim bersabdu. Itu saja. Jadi jangan nak memandai-mandai dengung dekat ta bersabdu. Okey. Seterusnya, dua harakat. Jumpa lagi dengan alif. Ada tanda bulat pula. Kita belajar sebelum ni. Siapa ke jawab tadi? Dah lupa dah. Puan Dana jawab tadi. Betul. Kita abaikan je lah huruf yang bertanda bulat. Ha. Dia sebenarnya tanda bulat ni tuan-tuan puan. Dia tuan puan jangan keliru. Sebab dalam Al-Quran lama, banyak yang gunakan tanda sukun sebagai tanda mati. Kalau siapa yang pernah baca Al-Quran lama dah, siapa yang pernah nampak? Tanda mati dia gunakan tanda bulat. Kalau siapa yang pernah nampak angkat tangan. Itu Al-Quran lama lah. Tapi setelah, bukanlah dia moden kan. Setelah dia cantikkan lagi kan, disusun lebih cantik lagi. Kebanyakannya saya tengok dekat Indonesia lah, dia masih lagi pakai tanda bulat. Tapi dekat Malaysia ni, dia dah pakai tanda sukun, tanda mati yang biasa kita sebut lah. Tanda sukun dah jadi macam ni. Tanda bulat ataupun nama dia sifron, dia dah jadi macam ni. Hanya ada pada alif waw ya sahaja. Jadi kena ingat benda tu. Tapi tak apalah, ni tambahan ilmu saja. Okey, seterusnya robbakumu settle, tak ada apa-apa hukum. Jadi lepas dah tulis, jangan lupa mari kita baca bersama-sama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumu. Okey. Jadi dalam modul ni tak apa kalau kita baca rabbakumu. Tetapi dalam Al-Quran dia ada satu law. Dia ada satu peraturan di mana huruf terakhir dia mesti diwakafkan. Itu kata peraturan ketika baca Al-Quran lah. Tapi kalau dalam modul, dalam Iqra' ke tak ada masalah. Tapi bagus. Maknanya Ustaz Syoki dah ajar lah benda ni. Jadi nak baca Robakum tak ada masalah. Sebab sebenarnya, saya cakap tadi lah. Kita buka Al-Quran sikit. Okey, bagus soalan tu Cik Zizi. Alhamdulillah. Tambah markah lagi. Untuk exam ke depan.
Nah, sebab kalau kita perasan, dalam Al-Quran pun, kebanyakan huruf-huruf dekat ujung ni, dia berbaris. Dia berbaris, bukannya mati. Tapi kenapa kita tak baca? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada pula kita baca macam tu. Sebab dalam Al-Quran, huruf yang terakhir bukan dalam Al-Quran sajalah. Dia lebih kepada dalam bahasa Arab lah. Tapi kita sebut dalam Al-Quran lah. Dalam Al-Quran, huruf yang terakhir sebelum kita berhenti baca, mesti kita matikan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran, kita tak boleh sewenang-wenangnya tarik nafas. Ataupun ayat yang lebih tepat, curi nafas. Sebab apa? Contohlah, dia bagi ayat yang panjang sikit. Ha, bagi ayat yang panjang sikit. Kat sini lah contohnya. Okay, kita tengok kat sini. Contohlah, kita tengah baca kan. Khatamallahu ala qulubihim. Kita tarik nafas, curi nafas. Sebabkan nafas tak cukup. Bila kita curi nafas macam tu, tuan-tuan dan puan, sebenarnya bacaan kita dah jadi salah. Dia sama ada kita berhenti ataupun tidak. Itu saja. Tak boleh curi-curi nafas. Jadi, bila kita curi nafas, masa saya cakap tadi, kita dah terpotong ayat tu dekat situ. Jadi, sepatutnya bacaan yang sebenarnya, kita kena wakafkanlah ba ini. Tapi disebabkan kita curi nafas, khatamallahu ala qulub. Qulub. Yang sepatutnya lah. Tapi disebabkan kita curi nafas, Allahu ala qulubihim. Dia dah jadi salah bacaan kita, tuan-tuan dan puan. Jadi ingat baik tuan-tuan dan puan, macam saya cakap, dalam Al-Quran, huruf terakhir, bukan huruf terakhir. Huruf sebelum kita berhentikan bacaan, kita kena matikan dia. Okey, terbaik Encik Izi atas soalan yang bagus. Jadi apalah, untuk seterus-terusnya kita baca macam tu lah. Okay, kita baca macam tu. Sekarang ni ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup-cukup. Sekarang ni ada 5 orang. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan tuliskan hukum apa yang ada pada kalimah-kalimah yang berikut. Tuliskan. Itu. Jadi yang pertama sekali, ayat yang pertama sekali saya minta Cik Zizi lah. Chatkan saja hukum-hukumnya apa, nanti kita semakkan. Yang kedua, uh, Puan Puan Diana lah. Tuliskan hukum hukum apa yang tuan-tuan dan puan nampak dekat dalam ayat berikut. Yang ketiga, Puan Aniza. Yang keempat, Encik Fauzi. Dan yang kelima, siapa lagi kita panggil? Puan Siti. Siti Ropek. Kenapa tak reply? Okey, Jadi saya bagi masa 2 minit. Tak lama pun nak cari hukum. Saya bagi masa 2 minit untuk tuliskan hukum-hukum. Tulis dalam cat je. Jangan takut salah, tuan-tuan dan puan. Sebab dari kesalahan lah kita belajar macam mana kita nak memperbetulkan kesalahan kita. Kalau kita takut-takut, alamak, tak tahulah hukum apa ni. Buat hilang lah. Alamak. Ada yang tak sihat tadi. Siapa tadi? Puan Izzah. Okey, maaf saya. Saya duduk panggil dia, saya lupa pula. Dekat dalam wad. Puan Izzah tak apalah. Puan Izzah, kalau boleh, tulis. Kalau tak boleh, tak apa. Nanti saya jawabkan untuk Puan Izzah punya. Okey, jadi cepat. Ada masa lagi seminit. Dah tulis. Tak apa, jangan tekan send dulu. Supaya kita boleh ikut tertib lah. Okey, Alhamdulillah. Encik Zizi dah tuliskan.
Shin sabdu. Okay, to dua harakat. Okay, tak apa. Ada lagi tak? Dua ayat tu bukan satu je, satu baris tu saya suruh. Ha. Cepat 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 nak tengok. Nak tengok apa yang Ustaz Joki ajar selama ni. Simpankan, simpankan. Okey, tak apa-apa. Okey, selesai. Okey, selesai 1 minit. Siapa yang tengah tulis tu, tulis lagi. Jom kita tengok jawapan Encik Zizi. Okey, Encik Zizi. Okey, maafkan nama sikit. Nampak padam ni. Okey, jom kita tengok jawapan Encik Zizi. Okey, Encik Zizi jawab. Sebelum tu nampak ke kalau saya besarkan macam ni? Kena saya zoom lagi. Sebab saya nak bagi nampak dua-dua ni. Okay, nampak komen sikit nampak ke tidak? Okey. Jadi jom kita tengok. Jadi Shin bersabdu. Hukum tu Shin bersabdu tu. Betul lah tu Shin bersabdu. Tapi tak ada hukum pun sebenarnya dekat situ. Untuk yang kita perlu ketengahkan. Hukumnya bersabdu saja. Oh, Alhamdulillah ada Puan Izzah. Baik, terbaik, terbaik. Korang semua kena contohi Puan Izzah ni. Walaupun sakit tapi mampu kerjasama. Mampu untuk sertai kelas ini. Okey. Tor dua harakat. Okey, terbaik. Okey, Zuzi. Untuk ayat yang pertama. Yang lain jangan lupa conteng sekali sama-sama dengan saya. Okey, itu je Cik Zuzi. Okey, kalau macam tu. 1/10 je markah ni saya bagi ni. Banyak lagi hukum kat sini. Jadi jom kita tengok satu. Tak apa Cik Zuzi. Jangan bersedih. Saya cakap, kesalahan itulah yang mematangkan kita. Jadi jom kita tengok satu persatu hukumnya. Yang pertama, jangan lupa nun mati. Ingat baik-baik ayat saja ni tuan-tuan dan puan. Nun mati dengan mim mati di dalam Al-Quran pasti ada hukum yang berlaku. Nun mati dengan mim mati di dalam Al-Quran pasti ada hukum yang berlaku. Jadi apa hukumnya dekat sini? Hukumnya adalah masuk dengung. Ataupun nama bahasa Arab dia idgham al-gunah lah. Tapi dekat sini kita pakai je bahasa Melayu. Apa nak hafal? Kita apa orang kata baca tajwid ni antara kesilapan kita orang yang Malaysia ni terlalu guna bahasa Arab. Ha, sebab kita bukannya nak jawab exam, nak kena ingat nama dia. Mat lazim kalim musaqqal, mat lazim kalim mukhaffaf panjang benar. Ha, kita ingat bahasa Melayu je. Idgham al-gunah, ingat je bahasa Melayu. Nun bertemu ya masuk dengung. Simple. Okey, yang kedua dekat sini ada hukum alif lam. Alif lam, jam bertemu dengan huruf bersabdu. Betul lah. Maafkan saya Encik Zizi. Betul lah tu, shin sabdu. Tapi hukum berkenaan dengan alif lam. Okey, kita abaikan dekat sini. Dan nun harakat. Dan huruf terakhir kita matikan. Terbaik Encik Zizi. Alhamdulillah. Jadi jom ikut saya baca bersama-sama. Wa may yakunish syaiton. Wa may yakunish syaiton. Terbaik. Itu ayat kedua pula. Ini tak ada tulis apa-apa. Jadi saya bagi tu terus lah. Lahu dua harakat. Qori dua harakat. Abaikan alif ni sebab kenapa kita kena abaikan alif ni? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu tak? Oh ada. Oh Cik Zizi dia buat surprise lah. Okay, okay, saya tengok jawapan Cik Zizi lah. Sementara tu yang lain cuba jawab soalan saya tadi. Kenapa kita kena abaikan alif ni? Kenapa kita kena abaikan alif tu? Okey, hu dua harakat, ri dua harakat. Dengung fa, betul? Dengung apa tu?
Dia nama dia. Dia tak boleh dengung saja. Sa 4 harakat betul. Ri 2 harakat betul. Na 2 harakat. Ya betul. Terbaik je Izzy. Ya yang ni betul semua. Cuma dengung tu dia tak bagi tahu dengung apa. Saya bagi 8 per 10 lah. Terbaik Cik Izzy. Kawan-kawan semua tepuk tangan sikit. Aduh. Okey. Alhamdulillah. Jadi Nun Tanwin. Tanwin bertemu dengan Fa. Hukumnya adalah dengung sama. Dia tak boleh dengung macam biasa je. Dia kena dengung. Baca boleh tapi serius saya tak tahu apa hukum. Tak apa. Sebenarnya itu lebih elok. Tapi sebenarnya itu yang lebih elok lah. Dia yang lebih eloknya kalau kita tahu, kita tengok kita dah tahu apa nak kena buat. Itu yang kita akan belajar pada modul tajuk advance nanti lah. Kita akan belajar bagaimana nak kenal-kenal simbol yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau Encik Izzy boleh baca, Alhamdulillah. Cuma kita kena tahu jugalah apa hukum yang berlaku. Tapi bagus, tak apa. Betul lah Ustaz pula. Encik Izzy cakap tadi. Dengung. Tapi Encik Izzy kena ingat, dia bukan dengung biasa. Dia dengung sama. Dia dengung dengan kita meletakkan makhraj pada huruf itu. Okey. Tak apa, terbaik Encik Izzy. Jadi berkenaan dengan soalan saya tadi, tak ada siapa jawab kan? Okey. Jadi kenapa kita kena abaikan alif ni? Sebab huruf bertanwin atas sentiasa ditemani alif. Jadi bila dia di tengah ayat, kita kena abaikan alif tu. Tapi bila dia di hujung, kita kena hidupkan alif tu dan buang satu baris pada tanwin baris atas. Itu penerangan dia. Okey, terbaik. Jadi dah tulis, jom kita baca. Lahu qarinau fasa'a qarina. Lahu qarinau fasa'a qarina. Alhamdulillah, terbaik. Cik Zuzi. Terima kasih atas jawapannya. Jom kita tengok pula kepada seterusnya. Itu Puan Diana. Puan Diana kan nombor 2. Kalau saya tersilap, beritahu maklumlah. Okey, okey. Alif, Hamzah, Alif, Wasal lah kita abaikan. Mana Alif Wasal? Nah, ayat ke berapa ni? Ke nombor 2 orang lain tadi ya? Nombor 2 Puan Diana kan? Alif Wasal abaikan. Saya mencari lagi Alif Wasal. Okey, okey, tak apa. Jadi Puan Diana tulis Alif Wasal abaikan. Tapi saya tak nampak Alif Wasal kat sini. Dan Shin Sabdu pun 4 harakat. Masih juga saya tak jumpa. Puan Diana tersalah baris ke? Baris Puan Diana ni ya. Okey, tak apalah. Okey, okey. Macam mana ni? Salam untuk nak makan ni. Okey, okey, tak apa Puan Diana. InsyaAllah. Puan Diana buat yang baris ke berapa tu? Nanti kita sembahkan. Okey. Jadi sementara tu, tak apalah saya bagi jawapan. Masa pun agak mencuburi kita ni. Jom kita tengok. Wahum. Okey, wahum tak ada hukum. Ada hukum. Tapi nanti kita belajar. Tajuk advance. Kufa 2 harakat. Tanwin bertemu dengan huruf alif. Ada hukumnya. Siapa tahu hukum apa? Yang kedua. Oh, sama dengan Cik Zizi tadi eh? Saya dah terangkan dah semua tadi. Okey, tak apa. Apa kita tadi? Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Apa hukumnya? Macam saya cakap tadi, nun mati atau tanwin dan mim mati dalam Al-Quran pasti ada hukum yang berlaku. Jadi tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Apa hukumnya? Tuan-tuan dan puan. Itu soalan saya. Okay, sementara tu saya tuliskanlah jawapan terus kat sini. Yang lain-lain boleh tiru. Qol-qolah tuliskan Q dekat sini. Ini macam ayat atas tadi. Azza. Okey, abaikan alif. Ban, hukum apa dekat sini? Li, ma, 2 harakat. Buang satu baris. Okey, lambat sangat. Hukum jelas. Tuliskan J dekat situ.
Ah, tuliskan jelas. Tanwin bertemu dengan huruf kerongkong. Aghin qa'ahu. Kita dah belajar dalam modul 3. Hukumnya jelas. Okay, jadi jom kita baca. Wahum kuffarun ulaik. Huruf terakhir kita matikan. Wahum kuffarun ulaik. Terusnya. A'tadna lahum azaban alima. A'tadna lahum azaban alima. Alhamdulillah, terbaik. Kosong markah untuk Manana sebab silap. Okey, cantik, cantik. Alhamdulillah. Jom seterusnya yang ketiga. Kita tengok jawapan Puan Anizah. Okey, Puan Anizah. Tanda ombak betul. Kecil je kat sini. Tanda ombak. Tanda ombak 4 harakat. Dengan apa tadi dia tulis? Wajib dengung. Mana wajib dengung ni? Tak jumpa Puan Anizah. Okey, okey, tak apa, tak apa. Jadi jom kita tengok hukum apa yang lain yang ada kat sini tu. Wa huwa yuhadu harakat. Wiruhu 4 harakat. Akafar. Huruf hujung kita matikan. 4 harakat. Usyriku bi rabbi 4 harakat. Okey. Ahada buang satu baris. Alhamdulillah. Jadi mungkin Puan Izzah tertukar dekat ni kot ba bersabdu. Ba bersabdu tak ada wajib dengung ya Puan Izzah. Yang lain-lain pun sama dengar. Lagi sekali saya ulang. Huruf yang wajib dengung. Ada dua sahaja. Nun bersabdu dengan mim bersabdu. Ingat sampai bila-bila. Okey. Jadi jom. Ikut saya baca. Wa huwa yuha. Ha kepedaskan jangan lupa. Wa huwa yuhawiruhu akafar. Wa huwa yuhawiruhu akafar. Okey, ayat yang kedua. Wala asyriku bi rabbi ahada. Wala usyriku bi rabbi ahada. Alhamdulillah, terbaik. Okey, saya bagi markah untuk Puan Izzah ni. Tinggi sikit sebab dia dalam white. Kita bagi 7/10. Terbaik Puan Izzah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita tengok ayat yang keempat. Puan Siti Rafiah. Rafiah pula. Puan Siti Rafiah masih lagi tidak dijumpai. Tidak apalah. Mungkin dia tengah drive ke. Kita tak tahu kan. Tapi jangan lupa buat latihan sendiri ya. Okey. Jom kita tengok jawapan Cik Fauzi. Orang kata hero selalu datang lambat ni. Jom kita tengok jawapan hero. Okey, nombor satu. Hanian 45 atau 6 harakat. Okey, apa? Kita letakkan je 4 dulu. Tapi betul, dia tuliskan 45 harakat. Okey, yang nombor 2. Hamzah wasal abaikan. Ni Hamzah wasal ni. Okey, in kuntum. Okey, in kuntum. In kuntum betul dengung tapi bukan wajib dengung Dekat sini dengung samar. Nun mati bertemu kaf dengung sama. Nun mati bertemu da pun tak da pula. Nun mati bertemu ta pun dengung sama. Sekejap saya ambil pen. Nipis sikit. Dengung sama. Nun mati bertemu ta pun dengung sama. Lagi satu. Oh, yang ni Cik Fauzi tulis. Mantap, mantap. Mim mati bertemu mim. Tuliskan di dengung sahaja. Mantap. Dan tuwakkalu ombak. Tuwakkalu. Oh, depan sekali.
Oh, yang depan tu dia tulis, yang depan dia tulis belakang-belakang. Okey. Empat harakat. Betul. Alhamdulillah, Encik Fauzi. Boleh kata hampir semuanya betul. Cuma ada beberapa lagi yang kita boleh tambah. Jadi semua tulis apa yang saya tulis. Fakulu dua harakat dekat sini. Fakulu hani empat harakat. Am jangan lupa tanwin bertemu dengan huruf mim. Apa hukumnya? Okey, sama-sama Encik Fauzi. Alhamdulillah, insyaAllah terbaik. Bapa Encik Fauzi. Okey, tanwin bertemu dengan mim. Hukumnya adalah masuk dengung. Ingat, yauman. Tapi Ustaz, huruf mim tu ada sabdu. Tadi Ustaz cakap wajib dengung. Itulah ada Al-Quran sebenarnya. Sebab tu kita tak perlu ingat banyak-banyak sebenarnya hukum-hukum tajwid ni. Semuanya ada dalam simbol. Dalam hukum masuk dengung, ada hukum wajib dengung. Tapi yang lebih masyhurnya dekat situ, kita kena tengok pada keadaan masuk dengung tu. Sebab sebelum tu ada tanwin. Udah pening. Apa Ustaz cakap ni? Tak apa. Modul tajwid advance nanti kita belajar. Buat masa sekarang ni, tanwin bertemu dengan mim, masuk dengung. Ri empat harakat, tanwin baris atas di hujung ayat, buang satu baris, baca dua harakat. Jadi jom kita baca. Fakuluhu amari a fakuluhu amari a seterusnya tengok dekat sini tawaku empat harakat dengung sama ku dengung sama tum dengung sama muslimi dua harakat dekat belakang huruf terakhir kita matikan. Jadi ikut saya baca tawak Masya Allah. Tawakkalu in kuntum muslimin. Tawakkalu in kuntum muslimin. Lupa pula. Pangkah dekat alif tanda bulat ni ya. Lagi sekali. Tawakkalu in kuntum muslimin. Alhamdulillah terbaik. Terbaik Cik Fauzi. Saya berterima 7/10 juga untuk Cik Fauzi yang sebab ada yang tertinggal sikit. Ada tertinggal masuk dengung tadi. Terbaik Cik Fauzi. Alhamdulillah. Okey, dan yang terakhir Puan Siti Rafiqah tak ada. Jadi saya tolong jawabkan untuk dia. Okey, yang terakhir jom tulis sama-sama. Jangan tengok je. Okey. Pertama sekali abaikan waw bertanda bulat. Lu dua harakat. Abaikan waw bertanda bulat. Abaikan hamzah wasal di tengah hariat. Ada hukum alif lam dekat sini. Hanya buang hamzah wasal saja. Sebab lam itu bertanda sukun. Qurba dua harakat. Wa abaikan hamzah wasal. Yata dua harakat. Ma dua harakat. Okey. Jadi jom ikut saya baca. Ulu. Saya lupa pula. Ada lagi satu hukum dekat sini. Kita kena abaikan waw juga. Sebab hukum sukun ni. Ulul qurba wal yatama. Ulul qurba wal yatama. Terbaik. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir. Jom tengok hukumnya. Empat harakat di sini. Ya ayyuhal. Abaikan huruf sebelum huruf bersabdu. Ingat, huruf bersabdu. Kita belajar sebelum ni. Kalau sebelumnya tak ada apa-apa baris. Kita abaikan. Allazi dua harakat. Na'a dua harakat. Manu dua harakat. Abaikan alif yang bertanda bulat. Jadi jom ikut saya baca. Ya ayyuhallazina amanu.
Ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah. Selesai pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, pada minggu depan kita akan lakukan exam dah. Saya bagi soalan bocor sikit tuan-tuan dan puan. Untuk exam minggu depan ni kita akan baca muka surat 24 dan 25. Jadi banyak-banyakkan berlatihnya tuan-tuan dan puan. Ha. Jadi, tuan-tuan dan puan, daripada apa yang saya tengok tadi, Alhamdulillah cerah masa depan tuan-tuan dan puan. Boleh lulus ni. Tapi apa pun, semuanya bergantung kepada Ustaz Syokir lah. Saya hanya menggantikan sahaja kelas untuk hari ini. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, ada apa-apa soalan tak nak tanya saya pada hari ini? Nak tanya Ustaz Ramzul ni dah kahwin ke belum? Jangan tanya soalan tu. Saya dah dimiliki dah. Maaf ya perempuan semua. Jadi tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan ke? Kalau ada soalan, boleh tanya sekarang sebab minggu depan dah exam dah. Kalau tak ada soalan, tuliskan jelas Ustaz dalam chat. Baca yang last, boleh. Yang last yang mana tu? Yang tadi tu? Baris yang last ya? Okey, saya bacakan. Okey, yang pertama. Okey, saya letakkan tanda baca sekali supaya tu perempuan boleh nampak. Dua rakaat, abaikan. Dua rakaat, dua rakaat. Okey. Lagi sekali saya baca. Ulul qurba wal yatama. Ulul qurba wal yatama. Okey, kita tengok pula yang sebelah. Empat harakat. Abaikan. Dua harakat. Dua harakat. Dua harakat. Abaikan. Ha. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Okey, terbaik. Nama Ustaz. Lupa Cik Ozi dah terlambat tadi. Ya, jadi nama saya Ustaz Ramzul lah. Jadi saya pun guru jugalah dekat kelas mengaji Komaru ni. Cuma insya-Allah saya pun baru habis menyelesaikan apa saya punya kelas PMB lah. Sebab tu saya boleh ganti ni. Insya-Allah. Ya betul. Malam ni lebih kepada kita training lah untuk exam minggu depan. Sebab semua untuk modul keempat ni sebenarnya semua kita dah cover dah. Hukum-hukum tajwid yang asas. Jadi minggu depan exam kita nak tengok boleh ke tidak dapat ke tidak apa yang kita dah ajar sebelum ni. Tips exam. Okey, tips exam perempuan sekalian, tuan-tuan dan puan, baca dengan perlahan, biar lambat asalkan hukumnya tepat. Baca dengan perlahan, biar lambat asalkan hukumnya tepat. Jangan tergopoh-gopoh. Kita bukannya wali. Kita bukannya syekh nak baca sedap-sedap. Tapi yang penting betul. Biar orang kata nampak baca macam budak jajah satu, tapi yang penting bacaan kita betul. Betul pada tajwidnya, betul pada makhrajnya, betul pada harakatnya. Sebab dalam Al-Quran pun ada tulis, tuan-tuan dan puan, warattilil Quran tartilah. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Banyak soalan ni. Okey, tak apa saya jawab-jawab. Final baca semua muka surat 25 ke Ustaz akan baca kat baca baris-baris tertentu saja. Tumpuk nak baca semua. Tapi apa pun terletak kepada budi bicara Ustaz Syauqi lah. Ah. Okey, jadi sebab kalau ikutkan memang muka surat 24 dan 25 ni memang untuk peperiksaan lah. Jadi insyaAllah. Okey, sama-sama Encik Fauzi. Alhamdulillah. Gembira saya mendapat respon yang baik ni. Walaupun kita dah hanya berjumpa sekali saja. Tapi insyaAllah kalau jumpa-jumpa dekat luar nanti, tegur-tegur lah. Ah, okey, jadi ada apa-apa lagi soalan tak? Kalau ada, tanyakan soalan anda sekarang.
Kalau tak ada, tuliskan jelas Ustaz. Saya nak empat. Saya nak empat jelas Ustaz. Baru saya tutup kelas. Tulis jelas Ustaz. Tak ada jelas ni tak tutup kelas kita ni. Dia buat soalan lagi ke? Jelas dan minta diri dulu. Tak. Okey, baik. Rozi, ada latihan mesti ada. Jadi jangan lupa buat kuis. Jangan lupa hantarkan rakaman ya tuan-tuan dan puan. Okey, sama-sama Bu Nizah. Jadi rasanya dah tak ada soalan lah kot. Jadi saya tutup dahulu kelas kita hari ni. Puan Diana tak ada lagi ni. Okey, tak apalah. Dah tidur dah kot. Laju tidur ni. Pukul 10 tu kau tekan end tu. Mana boleh. Okey, jadi tak apalah. InsyaAllah saya tutup dahulu kelas kita hari ni dengan tasbih kafarah dan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq watawasau bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Jangan lupa buat kuis, jangan lupa hantar rakaman. Jadi semoga berjaya untuk peperiksaan minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye bye tuan-tuan dan puan sekalian. Okay, Waalaikumsalam Cik Zizi. Insya-Allah jumpa lagi. Tak ada jumpa lagi dah. Bye bye semuanya.